Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, murid-murid, untuk matematik tingkatan 2, bab 9 laju dan pecutan, masih lagi dalam subtopik 9.1 iaitu laju. Video cikgu ini, cikgu akan sampaikan standard pembelajaran 9.1.4 iaitu menyelesaikan masalah melibatkan laju. Okey. Baik, contoh yang pertama cikgu nak terangkan kat sini iaitu, baik, kita lihat Khairul Idham Pawi telah mengharumkan nama negara dalam kejuaraan motosikal dunia iaitu MotoGP di Grand Prix Jerman apabila menjuarai kategori Moto3. Beliau mengambil masa selama 47 minit 8 saat untuk menghabiskan perlumbaan yang berjarak 40.38 km. Soalan dia, hitung laju dalam kilometer per jam. Okey, sekarang dia nak unit kilometer per jam. Motosikal yang ditunggang oleh Khairul Idham Pawi. Okey, jadi penyelesaian kat sini. Okey, kita tahu untuk kira laju sama dengan jarak bahagi masa kan. Jadi dia nak laju dalam unit kilometer per jam. Okey, jarak dia ialah 40.38 km. Jarak bahagi masa, dia dah beri 47 minit 8 saat. Okey, sekarang ni soalan ini dalam unit minit dan saat. Kita nak dalam unit kilometer per jam. Jadi macam mana kita nak tukarkan minit dan saat ini kepada jam? Baik, kita imbaskan kembali 1 jam 60 minit, 1 minit 60 saat. Jadi kat sini untuk kita cari daripada unit minit kita nak tukar kepada jam, kita perlu bahagikan 60. Manakala untuk unit saat nak tukar pada jam, kita perlu bahagikan 60 sebanyak 20 kali. Maksudnya kat sini kita lompatkan 2 kali kat sini. Jadi kita perlu bahagikan dengan 3600. Okey. Cikgu tulis kat sini. Kita selesaikan 40.38 km bahagikan 47, kita perlu bahagikan dengan 60 untuk dapatkan dalam unit jam. Baik, kemudian tambah 8 saat ini kita perlu bahagikan dengan 3600 supaya kedua-dua ini kita dapat dalam unit jam. Okey. Gunakan kalkulator dan kita akan dapat sini 40.38 km bahagikan, okey, ni kita selesaikan pecahan ni 0.79 jam dan akhirnya kita akan dapat selesaikan 40.38 bahagi dengan 0.79, kita akan dapat 51.11 km per jam. Okey, selesai. Okey, soalan B. Jika kelajuan pemenang tempat kedua ialah 0.85 km per minit, hitung beza masa antaranya dengan Khairul Idham Pawi. Okey, sekarang soalan B pula. Okey, dia dah kata laju bagi peserta yang kedua iaitu lajunya 0.85 kilometer per untuk 1 minit. Okey. Okey, murid-murid. Untuk soalan ini, okey, dia suruh tengok beza masa. Jadi kita kena cari masa untuk pemenang tempat kedua ini. Baik, kita sebelum ni dah tahu laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, laju dia dah beri 0.85 km per minit. Jarak untuk pemenang tempat kedua dengan jarak dengan Khairul Idham Pawi ni sama. Jadi samalah, iaitu 40.38 km. Soalan dia suruh cari hitung beza masa. Jadi kita cari dulu masa untuk pemenang tempat kedua. Untuk cari masa, kita
kita tukarkan rumus ini, masa sama dengan jarak kita bahagikan dengan laju. Okey, ini masa untuk pemenang tempat kedua, jarak dia masih sama untuk kedua-dua penunggang ini iaitu 40.38 km. Okey, untuk peserta kedua ini, pemenang tempat kedua laju dia dah beri 0.85 km per minit. Okey, jadi kita selesaikan 40.38 bahagikan dengan 0.85. Kita akan dapat sini 47.5 50. Unit di sini kilometer tinggallah. Unit masa ialah minit. 47.50 minit. Jadi masa untuk idam pawi tadi ialah 47 minit 8 saat. Yang ini 50 minit ini kita tukar, 5 minit atau 50 minit ini kita kena tukar pada unit saat. Yang ini bukan ni kita jadikan satu tempat perpuluhan saja 5 bukan 50 minit. 0.5 0.5 minit bersamaan berapa saat? Okey, ini maksudnya 47 minit okey tambah 0.5 minit. Okey. Sekarang ni untuk samakan dengan masa untuk idam pawi ini, minit dan saat, yang minit ini kita kena tukar dalam unit saat. Jadi untuk tukar dalam unit saat, 1 minit 60 saat, maksudnya 0.5 ini kita perlu darabkan dengan 60 supaya dapat unit saat. Okey, kita akan dapat 47 minit. Okey, 0.5 dapat 30. 0.5 darab 60. Okey, betul. 30 saat. 47 minit 30 saat. Okey, jadi dia suruh kata beza. Beza, cikgu nak kecilkan ruang sekejap. Dia suruh kira beza, jadi beza masa antara Khairul Idham Pawi dengan kawan dia ni. Okay, jadi kat sini 47 minit 30 saat tolakkan dengan 47 minit 8 saat. Okay, ni sifar lah, 47 tolak 47 dah sifar lah. 30 saat tolakkan dengan 8 saat. Jadi beza dia berapa saat? Hanyalah 22 saat sahaja. Okey, selesai. Okey, maksudnya kat sini hanya beza 22 saat je. Pemenang tempat pertama 47 minit 8 saat. Pemenang tempat kedua 47 minit 30 saat. Beza mereka berdua adalah 22 saat. Okey, jadi untuk selesaikan, cari dulu masa dia. Gunakan rumus ni. Okey, dapatkan dalam unit minit dan saat. Dia dapat dalam unit minit kan, kita tukar jadi unit yang sama macam Khairul Idham Pawi ni, iaitu minit dan saat. Supaya kita boleh dapat beza dia. Okey, selesai. Boleh? Mari kita lihat contoh 2. Encik Tan memandu kereta dengan purata laju. Okey, untuk soalan ni dia dah beri purata laju 103 km per jam dari Kuala Lumpur ke Skudai. Perjalanan itu mengambil masa 3 jam 7 minit. Encik Tan mengambil masa 3/4 jam lebih lama dalam perjalanan pulang dari Skudai ke Kuala Lumpur. Hitung laju purata dalam kilometer per jam perjalanan pulang Encik Tan. Okey. Maksudnya kat sini jarak dia, okey, kita kena kira masa ni dulu. Ni apa yang dimaksudkan 3/4 jam lebih lama ini, kita kena kira masa dia dulu. Okey, sekarang ni kita ada perjalanan pergi dan perjalanan pergi.
dan juga perjalanan pulang. Soalan dia nak perjalanan pulang. Okey. Perjalanan pergi, perjalanan pulang. Okey, dia dah beri perjalanan pergi dia ambil laju purata 103 km per jam dan juga masanya 3 jam 7 minit. Jarak dia tak beri. Jadi kita perlu cari jarak perjalanan pergi tu berapa sebenarnya. Jarak dia. Okey, kita ingat balik rumus yang ni. Laju, jarak, masa. Okey, kita nak cari jarak maksudnya laju darabkan dengan masa. Laju darab masa. Okey, laju dia dah beri 103 km per jam. Okay. Masa dia 3 jam 7 minit. 3 jam 7 minit. Jadi kita tukarkan dalam unit minit ni pada jam sebab dia bagi sini jam. 3 tambahkan dengan 7, 1 minit 60. So dalam nak dapatkan unit jam, minit kita perlu bahagikan dengan 60 supaya kita dapat hanya unit jam sahaja di sini. Okey. Baik, gunakan kalkulator kita cari 3 tambahkan dengan 7/6. Okay, kemudian kita darabkan dengan 100. 3. Kita akan dapat kat sini 429.17 km. Silap sekejap cikgu kira semula. Okey, cikgu buat satu-satu lah supaya kamu tahu. Jadi kat sini 103 darabkan dengan kilometer per jam darabkan dengan 3.12 jam. Okey. Okey, kemudian yang ni sama dengan 103 darab dengan 3.12, kita akan dapat 321.36 km. Okey, jadi ini jarak pergi Encik Tan. Okey, 321.36 km. Okey, sekarang ni soalan dia tanya hitung laju purata. Okey, sebelum kita cari laju purata, jarak kita dah tahu. Kalau pergi dia ambil masa 321.36 km, maksudnya daripada Kuala Lumpur ke Skudai ni jarak mestilah tak berubah kan. Pergi balik pun jarak dia tetap samalah. Okey, cuma masa ni 3/4 jam lebih lama. 3/4 jam, okey, bermaksud berapa minit? Sama dengan 3/4 darabkan dengan 60. Kita akan dapat 45 minit. Okey. 3/4 jam darabkan dengan 60. Nak dapatkan unit minit 45 minit. Tadi dia kata dia mengambil masa untuk pergi 3 jam 7 minit. Tapi balik dia tambahkan masa 45 minit sebab lebih lama kan. Okey. Jadi 3 jam 7 minit ini kita kena tambahkan dengan 45 minit. Okey, kita terus kira dalam soalan dalam jawapan laju purata untuk perjalanan pulang sama dengan jarak dia sama 321.36 km. Okey, untuk masa ini kalau tadi 3 jam tambahkan dengan 7 minit kan. Okey, yang ni tambah lagi 40 minit. Tambahkan dengan 45 minit. Bahagikan dengan 22 ini 60. Sebab apa? Kita nak dalam unit jam. Okey. Okey, kita selesaikan. 3 jam tambahkan dengan ni. 7 tambah 45 minit. Okey, bahagikan 60 untuk dapatkan unit jam. Kita akan dapat 0.87 jam. Dan bila kita selesaikan ini, okey, jadi 321.36
bahagikan dengan 3.87 jam, kita akan dapat 83.04 kilometer per jam ataupun 83 kilometer per jam. Inilah laju purata perjalanan pulang Encik Tan. Okey. Ya, kalau kita tengok laju purata pergi dan balik, masa pergi lebih banyak lah. Lebih laju daripada masa pulang. Sebab masa pulang pun dia ambil masa lama 34 jam. Tambah lagi 45 minit perjalanan. Dia balik lambat je, perlahan je perjalanan dia. Okey. Sebab tu laju dia kurang daripada masa laju pergi. Okey. Baik, murid-murid, itu saja untuk contoh bagi subtopik 9.14 menyelesaikan masalah melibatkan laju dan juga laju purata. Okey. Dua contoh ini cikgu harap kamu faham. Okey. Jadi kena fahamkan soalan dulu, apa yang dia nak, dan pastikan unit yang kita gunakan betul. Okey. Okey. Kalau suruh tukar unit, tukarlah unit satu persatu. Okey. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum.